Seperti yang kita bincangkan, kita letak pada hari ini, lebih kurangnya tajuk kita hari ini apa ya? Berdakwah kan? Berdakwah apakah satu kewajipan? Sebenarnya buku ni antara buku yang membincangkan isu tersebut lah. Ditulis oleh Dr. Hammam Said, di mana Dr. Hammam Said ini sebenarnya dalam aliran Ikhwan Muslimin, buku ni. Dan buku ni telah diterbitkan oleh Jamaah Ikram. Saya ni tak boleh ke jamaah mana pun. Jadi antara yang menarik juga dalam buku ni ialah dia bincang tentang kewajipan. Sebab kalau kita lihat, salah satu daripada perkara yang kita sebagai orang Islam terdedah, biasanya kita terdedah kepada kewajipan amalan yang berfokuskan kepada pembinaan individu. Macam kita mesti sembahyang, mesti puasa, mesti kita panggil fardu ain kan, pada baca Quran. Sudah tentu ianya sebagai salah satu daripada kewajipan lah, tak dapat dinafikan. Tapi dari satu sudut yang lain, kewajipan kita sebagai orang Islam ini sebenarnya lebih daripada tersebut, dan dibincangkan dalam buku ni lah. Mengapa? Pertama, menjawab persoalan mengapa, ataupun mungkin sebelum daripada itu kita kata secara basicnya lah, kalau sebut berdakwah ni, kita mungkin sebagai masyarakat Islam kita tu ingat, kita nampak orang berdakwah ni penceramah kan? Penceramah mesti pandai bercakap, mesti pandai baca ayat Quran, agama dan sebagainya. Jadi apakah maksud berdakwah di situ? Dan pertama sekali lah, jadi sebenarnya maksud berdakwah ni tersimpul daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhan kamu, bil hikmah, dengan hikmah. Jadi ayat ni walaupun pendek tetapi mengandungi banyak perbincangan yang luas. Ud'u, ajaklah. Ajak, perkataan ajak ni sebenarnya merupakan satu perkara yang luas lah perbincangan dia. Sebab apa? Ajak tu apakah dengan cara direct kita ajak orang, jom pergi kenduri. Ajak juga bagi kad, bagi mesej dan sebagainya. Tapi ajak dalam erti kata memberi gambaran baik, kan? Memberi contoh tauladan yang baik, walaupun tidak memberi tahu, iaitu memberi kesan-kesan terhadap satu objektif lah. Macam orang Islam menunjukkan tauladan yang baik kepada orang bukan Islam, ataupun bermuamalah dengan baik dengan orang bukan Islam. Dia mungkin tak buka mulut dari sudut mengajak, tetapi dari sudut mengajak, dari sudut perilaku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah, maknanya memberi kesan untuk mengajak. Ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kamu. Jalan Tuhan kamu maknanya kita mengajak kepada Islam. Kita tidak mengajak ke arah lain. Contohnya kita kata di sana ada hadis-hadis berkaitan dengan orang yang mengajak ke arah asabiyah, ke arah perkauman, kefanatikan. Tidak, dia mengajak ke arah jalan Allah, sabili rabbika bil hikmah. Lagi luas. Apa dia makna bil hikmah? Maknanya dengan hikmah. Hikmah dengan bijaksana. Itu maksud hikmah. Bijaksana maknanya
mungkin lembut di tempat yang lembut, mungkin garang tempat yang kena garang, mungkin bukan dengan mungkin berceramah di tempat yang mesti ceramah, mungkin tidak perlu berceramah, bersuara. Dan saya insyaAllah akan sebut satu cerita yang pengalaman seorang pendakwah lah yang saya kenal dalam bagaimana dia memulakan dakwah dia. Okey, itu sedikit sentuhan berkaitan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sebenarnya saya rasa buku ni asas dia ialah nak mengembangkan kefahaman terhadap ayat ni. Baru dia tulis asas-asas berdakwah. Tapi walaupun saya yang terjemah, tapi dari sudut letak nama buku tu rasa macam panjang sangat. Sebenarnya asas-asas dakwah pun okey dah. Penterjemah pun tak setuju tajuk buku. Sebab bukan seorang yang tukang terjemah kan. Jadi tak apalah, yang penting buku keluar lah. Setahun lebih nak belikan keluar, kesian dah orang yang tunggu. Akhirnya buku ni dijadikan sebagai satu teks dalam usrah jemaah Ikram lah. Saya rasa jemaah Ikram tak marah kalau saya kupas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab usrah tu dia punya program untuk kumpulan ahli jemaah dia lah. Tapi ilmu ni bukan untuk jemaah dia saja kan. Jadi dalam buku ni pengarang telah membahagikan kepada 21 asas. Maksudnya dia mengupas 21 perkara. Yang pertama dia bincangkan tentang mengapa perlu berdakwah. Mengapalah nak menjawab persoalan kepada mengapa. Jadi salah satu yang pertama sekali isi dia ialah dakwah ni, umat manusia, masyarakat ni, dia bergantung ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebenarnya Allah beri rahmat pada manusia ni, salah satu punca Allah kasihan kat manusia, Allah turunkan rahmat kepada sesuatu masyarakat apabila masyarakat itu dipenuhi dengan suasana mulia dan baik. Sebab kita tahu bahawa setiap kemungkaran dan kejahatan tu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam manusia ni. Buat maksiat, Allah akan marah. Kekufuran ni sebenarnya Tuhan marah. Tetapi macam bila Allah gambarkan orang tu masuk neraka macam mana? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir neraka itu pecah kerana kemarahan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya ahli neraka, berkatalah ahli penjaga neraka tu, alam ya'tikum nadhir, tidakkah didatangkan kepada kamu orang yang telah berdakwah kepada kamu? Jadi digambarkan bahawa kemungkaran dan kesyirikan, kekufuran tu ialah kemurkaan, membawa kemusnahan. Oleh itu dalam asas yang pertama, dia mengapa perlu ditingkatkan aktiviti mengajak orang kepada kebaikan dalam banyak level. Pertama, orang tak Islam kepada Islam, orang Islam kepada membaiki tahap keislaman mereka lah, sama ada dari sudut amalan, dari sudut kepahaman, dari sudut hubungan. Jadi dalam asas yang pertama, dia membincangkan tentang bagaimana sebenarnya dakwah ni lah yang telah menjadi punca kepada masyarakat ni selamat. Mengapa? Kerana kita lihat banyak di sini banyak ayat Quran sebenarnya yang
menceritakan tentang bahawa kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kerana orang-orang yang sanggup memikul tugas untuk menyebarkan kebaikan. Tetapi konsep dalam Islam ni tidak macam konsep agama Buddha. Agama Buddha ni agama Hindu, agama Kristian. Agama-agama ni dia menganggap bahawa manusia tak boleh nak jadi baik semuanya. Jadi oleh itu mesti ada sebahagian orang jadi baik, orang lain tak baik. Dia konsep ni macam tu. Sebab tu macam orang agama Buddha, dia dalam satu keluarga mesti seorang anak jadi sami. Itu sebagai macam kita kata satu pengorbanan seorang menyelamatkan semua. Jadi orang lain tak payah riuh lah. Sebab apa? Daripada kita dah ada lah sami seorang, kita tak semayang pun tak apa lah. Sebab kita dah ada wakil. Konsep macam tu Islam tak terima lah, kan? Tetapi dari sudut kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala, merahmati orang yang baik menyebabkan semua orang yang tak baik pun mendapat rahmat dia. Sama dengan konsep ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Konsep dia, kalau apa dia, takutlah kamu kepada bencana yang menimpa akibat daripada bencana yang menimpa bukan sahaja kepada orang yang zalim sahaja. Maknanya bila sesuatu bencana itu menimpa, Allah turunkan azab di dunia. Azab dunia ni bersifat maknanya orang baik, orang tak baik kena baca, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah SAW, dia tanya apa? Anuhlaku wa fina salihun. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah? Maknanya Aisyah, sahabat ni, Aisyah dan para sahabat yang lain, dia amat takut dan dia amat merasakan mereka ni sangat dekat dengan apa ni, kemusnahan. Bila Allah mengancam orang yang lalai akan dibinasakan, para sahabat ni dia rasa takut dan dia rasa mereka ni dekat dengan benda tu. Sebab tu soalan mereka pun macam tu, anuhlaku wa fina salihun. Adakah sesuatu kami akan dibinasakan sedangkan dalam masyarakat kami ada orang baik? Itu soalannya, ya? Jadi Rasulullah SAW jawab, ya, nah, mungkin sesuatu masyarakat tu akan Allah hancurkan, turunkan, musnahkan mereka walaupun ada orang baik. Tapi bila idza ammat, bila kemungkaran tu menguasai kebaikan. Nampak tak? Jadi dalam masyarakat dunia tak ada 100% baik, 100% jahat, tak ada. Tetapi suatu masyarakat tu mesti yang kita nak target ataupun kita nak bina ialah masyarakat yang kebaikan tu menjadi arus perdana kepada masyarakat lah. Yang ada sikit-sikit tak baik tu, apakah bentuk-bentuk kemusnahan masyarakat manusia? Jangan selain daripada yang kita gambarkan mari macam apa panggil, apa dia, mari macam tsunami je lah. Kalau macam tsunami itu memang orang takut, bom, 200,000 orang mati, gempa bumi. Yang tu salah satu jenis kemusnahan. Tetapi ada banyak lagi kemusnahan lain. Contohnya hadis sahih yang disebut Rasulullah SAW bersabda, ma taraka qaumun zakata amwalihim illa anzala alaihimullah
as-sin illa asabahullahu bis-sin atau kama. Maksudnya lebih kurang gini, tidaklah sesuatu kaum itu meninggalkan zakat harta mereka kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sin. Nabi guna perkataan yang beberapa maksud. As-sin ni sebagian ulama mentafsirkannya dengan peperangan. Kalau suatu kaum tu enggan membayar zakat harta, Allah akan balakan mereka dengan peperangan. Macam apa bila mengenal zakat harta dengan peperangan tak? Saya semput hadis ni depan orang Syria. Dia kata demi Allah, dia kata inilah masalah negara kami, dia kata sebelum perang dulu. Wallahualam lah kan. Tapi adanya kemungkaran tu mengundang bala daripada Allah SWT. Tapi bentuk bala tu bukan saja di malapetaka dari sudut iklim cuaca macam tu, tetapi mungkin dari sudut kemanusiaan. Bila masyarakat tu masyarakat sombong, semua orang sombong, semua orang bakhil, maknanya masyarakat tu akan binasa lah dari sudut orang miskin tak ada pembelaan. Kalau masyarakat tu semuanya rasuah lah ke, maknanya majoriti dia memang kaki pau orang lah, kaki rasuah. Itulah musnahlah masyarakat tu. Sebab apa? Tak ada kualiti lah, produk tak ada kualiti, produk tak ada kualiti, buat jalan tak ada kualiti, buat jambatan tak ada kualiti, buat sekolah, buat masjid, habis runtuh, habis darul runtuh orang ni. Negeri runtuh. Sebab apa? Stadium runtuh, masjid runtuh. Sebab apa? Sebab itu kebinasaan. Itu mungkin kalau lebih kronik lagi, maknanya lebih teruk lagi. Jadi oleh itu dakwah ni dia menjadi punca kepada selamatnya masyarakat. Adanya orang yang membaiki dan membetulkan sesuatu kemusnahan. Sebab setiap maksiat itu membawa kemusnahan yang umum. Walaupun mungkin dari sudut individu dia seorang yang buat, tapi bila orang masyarakat tu makin buat, iza amat, apabila umumnya, apabila tersebarnya, apabila sesuatu maksiat tu menguasai, dia yang jadi dominan dalam masyarakat. Contoh dia ada nagih dadah ni, kalau kita tak nagih dadah, tak kenal kita. Tetapi kalau majoriti masyarakat penagih dadah ataupun tersebarnya penagih dadah tu, kita nak didik anak pun payah lah. Sebab apa? Sebab anak kita mesti berkawan, sebab dia manusia. Bila dia berkawan dengan penagih dadah, maknanya sehari demi sehari dia pun akan musnah juga. Jadi maksiat bukan bersifat individu. Memang pada asalnya dia bersifat individu, tetapi bila dia menguasai, dia jadi masalah yang besar. Sebab itulah dia menjadi punca kepada kemusnahan, dan dakwah menjadi punca kepada kesejahteraan. Oleh itu kita tengok di sini ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan kepada dakwah, keterlibatan kepada mengajak orang kepada Islam, memperkuatkan Islam, menjadi punca kepada rahmat Allah. Rahmat Allah ni bukan dalam bentuk pahala saja. Memanglah pahala tu dah dapat kan pada orang yang berdakwah, terlibat dengan dakwah, memperkukuhkan dakwah, dia dapat pahala. Tapi dari sudut rahmat keduniaan pun dapat juga. Jadi di sini didatangkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Memang banyak dalam Al-Quran. Seolah-olah ini ataupun sememangnya
Al-Quran sangat memberi penekanan kepada isu menguatkan agama. Sebab bila Quran dia ulang banyak ataupun dia cerita satu-satu benda dalam berbagai bentuk, tapi nak sampai kepada satu objektif, maknanya objek itu penting. Contohnya kita tengok di sini dalam surah Hud, ayat 81 dan 82 daripada surah Hud. Qalu ya Lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilaihi fa'asri bi ahlika biqita'in minal layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum innama maw'iduhum subh alaysa subhu biqarib falamma ja'a ja'alna 'alayha safiha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mamdud. Kita tahu cerita macam mana Nabi Lut ni antara nabi-nabi yang terawal disebut dalam Al-Quran juga. Bagaimana dia nabi tapi isteri dia tidak beriman. Apa yang berlaku? Akhirnya Allah turunkan bala bencana kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni pengamal homoseks, sehingga kan orang yang mengamalkan homoseks ni dalam bahasa Arab dipanggil Lut juga. Tak kena dah, Nabi Lut tak mengamalkan. Nabi Lut tidak mengamalkan homoseks, dia yang menentang homoseks. Akhirnya orang yang mengamal homoseks dipanggil dengan Lut. Sebenarnya asalnya kaum Lut, akhirnya hilang kaum tu, tinggal Lut. Kan? Itu perkembangan bahasa lah. Sebab tu dipanggil liwat. Liwat tu daripada Lut tu lah. Gitu. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil lapa ya lutu, al-liwat dengan ta marbutah. Jadi akhirnya kaum dia binasa. Okey, dalam Quran banyak menyebut tentang kaum yang musnah, kemudian kaum tu buat maksiat, kemudian musnah. Saya tertarik dengan cerita tafsiran yang dibuat oleh ulama tentang kemusnahan bandar di Yaman, iaitu bandar Sabak. Surah Sabak. Ustaz, nasi Arab Sabak sedap. Sebut Sabak ingat nasi kabsah, nasi mandi pula lah. Di selain cerita di Sabak ni ialah sebelum kedatangan Nabi Allah, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, Tuhan cerita laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Sesungguhnya di negara Sabak mempunyai tempat tinggal yang sangat yang sangat mewah, yang sangat mengagumkan. Jannatan an yamin wa shimal. Ada kebun-kebun di kiri kanan. Maka kita masuk kebun, di sini ada kebun, maknanya dan Sabak ni sebuah negara yang tanam-tanaman dia subur. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan, fa'arsalna alaihim sailal arim. Lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Jadi dia musnah dengan banjir. Tapi para ulama
dia cuba menganalisis mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan negara sahabat ni dia musnah dengan banjir. Lalu mereka pun melihatlah, maknanya dari sudut sejarah bagaimana rupanya kemusnahan Sabah ni disebabkan oleh macam negara-negara lain juga. Maknanya bukan maknanya dia duduk tengah negara maju tu tiba-tiba mari banjir gelebu, bukan macam tu. Tetapi ditafsirkan sebagai negara Sabah ni mengalami proses juga, iaitu semasa zaman era kegemilangan dia. Negara dia maju, mengeluarkan banyak hasil tanaman, rakyat jadi kaya raya. Tapi bila mereka mewah, mereka telah diresapi dengan penyakit tamak. Lalu melahirkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebab dia ada dia ada empangan ni dia kena jaga dari sudut maintenance lah. Bukan empangan dia relax je mesti kan. Jadi bajet nak maintain empangan tu ada orang solat, sehingga menyebabkan empangan Saddu Ma'rib tu pecah. Sebab apa pecah? Sebab dia tak ada maintenance. Peruntukan tu telah diabaikan. Maka akibatnya berlakulah banjir besar akibat pecah. Lalu pecahnya Saddu Ma'rib tu menyebabkan musnahnya negara Sabah. Sampaikan tak ada langsung orang yang terselamat. Memang projek mega sungguh lah naknya. Dia punya orang kata kalau empangan Kenyir pecah, orang Terengganu tenggelam, orang kata lah, saya tak tahu. Tapi peristiwa tu berlaku bukan saja dalam bentuk tsunami. Tsunami tak ada apa-apa, duduk saja boom. Orang kata sebabnya kemaksiat yang berlaku. Tempat lain pun ada juga maksiat, tapi nak kata itu pilihan Allah, pengajaran yang Allah SWT berikan. Tapi sebenarnya kalau manusia ni mengamalkan, menjalankan amanah yang Allah SWT beri kepada dia sebaik mungkin, kemungkinan untuk ditimpa musibah tu sikit. Walaupun dari sudut fenomena alamnya berlaku tsunami, tapi negara-negara lain, negara-negara yang amanah, pemimpin, orang yang bertanggungjawab ni, pengkaji, mereka dah letak sensor lah kan di tengah laut sana. Bila ada tsunami bunyi, paling kurang ada yang dapat selamat, ramai yang dapat selamat. Tapi kabarnya peruntukan nak beli sensor tu pun dia solai kot. Kapal terbang jatuh, radar dapat kesan separuh je. Ada tak tahu gimana dah. Sebab apa? Mungkin yang tak tahu. Orang suruh beli 3, dia jadi beli 1, 2 masuk poket. Mungkin, wallahualam, saya pun tak pandai dalam bab ni. Tak boleh nak ulas panjang. Tapi nak tunjukkan bahawa kemusnahan tu bukan sahaja berlaku secara malapetaka semula jadi, tetapi berlaku akibat daripada kecuaian manusia, akibat daripada mereka tidak menjalankan tanggungjawab. Dan tidak menjalankan tanggungjawab itulah maksiat yang membawa kemusnahan. Sebab tu membaiki kesilapan masyarakat, akhlak buruk dalam masyarakat itu adalah punca keselamatan. Bila orang ikhlas, bila orang amanah, banyak masalah tak akan berlaku lah. Banyak malapetaka tak berlaku. Mungkin kita nampak yang paling boleh kita faham kes yang baru ni lah, yang rompak bank tu kan. Siapa rompak? Jaga rompak.
security yang jaga tu, yang ada senapan tu, dia yang rompak. Habislah kalau macam tu. Kemusnahan lah. Sebab apa? Orang yang dipercayai sendiri yang itu maknanya macam mana manusia nak mengadu, nak hidup tak selamat jadi. Sebab apa? Macam kita kata kes sumbang mahram. Ayah yang sepatutnya jaga kehormatan keluarga, dia yang maknanya tak ada tempat nak mengadu lah manusia. Musnahlah kehidupan, dia panggil. Bila kita berkawan, tapi kita tak boleh percaya kat kawan kita. Bila kita berkahwin, kita tak boleh percaya kepada pasangan kita. Bila kita ada ayah, kita tak boleh percaya kat ayah kita. Maksudnya itu kemusnahan kehidupan manusia. Nampak tak? Jadi kemusnahan tu bukan saja dalam bentuk malapetaka semula jadi yang berupa banjir, gempa bumi dan sebagainya. Bahkan sifat-sifat amanah itu boleh menyebabkan bukan sahaja Allah tidak mendatangkan gempa bumi, tapi jika ada gempa bumi pun persediaan telah ada kerana orang masing-masing amanah menjalankan tugas masing-masing. Jadi kita ada ni apa dia panggil tu, yang kalau terbakar dia akan keluar air, panggil apa tu, sprinkler atau apa. Saya tanam cili pakai sprinkler juga, ini untuk sebelah atas. Tapi kalau alat tu yang tukang pasang gelentong, kita duk harap raya bila mari asap tak keluar air kan. Jadi sebab apa? Awal-awal lagi dia tak amanah. Lepas tu dia kena ada maintenance 3 tahun sekali ke dia mari check. Masa dia mari check tu pun tak apa Ustaz, sama-sama kita sign je lah orang tak buat maintenance. Jadi bila hilang ke amanah, musnah manusia hidup dalam kemusnahan. Jadi di sini dia nak bagi tahu macam tu. Sebab tu ayat Al-Quran dia sebut bahawa orang yang tersebar kemaksiatan tu akan datangnya bala bencana. Tapi kita tak gambarkan bala bencana tu dalam bentuk semula jadi sahaja. Dalam ayat yang lain kita tengok surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yang macam sangat kasar. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kis Fir'aun ni kan, Tuhan kata fantaqamna minhum. Itu kasarlah bahasa tu. Lalu kami balas dendam. Maknanya di situ ada unsur kemarahan yang sangat. Intiqam ni balas dendam. Dalam penggunaan bahasa mana kasar lah. Lalu kami balas dendam terhadap mereka. Jadi menunjukkan Allah marahlah kepada kekufuran. Memanglah dari sudut hukuman tidak ada, hukuman keduniaan tak ada. Kita tak boleh hukum orang kerana dia kafir. Ini jumhur ulama lah. Maknanya majoriti ulama menganggap bahawa manusia ni diberi pilihan yang mutlak. Kalau dia kafir, kita tak boleh buat apa. Kecuali sebahagian kecil menganggap bahawa kita kena memerangi orang kafir. Tapi pandangan itu tidak terkenal. Al-Qaeda ambil pandangan tu, pandangan sedikit tu lah. Sebab Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu anni Rasulullah. Aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mengaku bahawa aku adalah utusan Allah. Tapi memerangi di situ ialah maknanya bukan maknanya berperang dengan senjata, tetapi berdakwah mengikut step-step dia lah. Tapi itu pandangan majoriti, yang pandangan yang paling betul lah. Sebab Nabi SAW dia tak bunuh orang kafir kerana kekufuran dia.
Tetapi kekufuran itu sendiri membawa kemurkaan Allah. Faham tak? Maksudnya kalau kita ni biar je aktiviti nak ajak orang, kekuatan tak ada, kita dikerja nampak makan, kita tak fikir untuk Islam ni betapa berkembang, menguasai, kita tak fikir. Yang mengakibatkan pengaruh Islam ni makin mengecut ataupun mengucup, dan pengaruh bukan Islam tu yang makin melebar. Tu Tuhan marah, Tuhan murka. Sebab kita umat Islam ni, kita tanggungjawab kita ialah memastikan Islam tu lebih kuat dan lebih berkuasa. Ya, konsep dia. Sebab itu kita lihat lagi dalam apa ni, kita pergi kepada ayat ni lagi. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dalam ayat ni Allah memuji Bani Israel. Bukan semua Bani Israel, Bani Israel yang baik lah. Apa dia? Bani Israel yang melawan Fir'aun. Masa Fir'aun gagah tu, kemudian selepas Allah binasakan Fir'aun, lalu Allah jadikan dunia ni diperintah oleh Bani Israel. Salah satu daripada tanda bangsa tu disayangi oleh Allah apabila bangsa orang Islam tu mampu menjadi pemerintah. Sebab apa? Sebab memerintah ni satu amanah dan satu nikmat. Dia nikmat. Contohnya Malaysia ni, orang Melayu merintah, nikmat tak? Anak dapat keturusan tak elok sikit boleh masuk universiti lagi. Sebab apa? Polisi duk sokong orang Melayu saja. Polisi masuk universiti. Syarat Bumi Putera. Kota Bumi Putera ada. Anak dapat satu A boleh masuk lagi. Ya. Sebab negara kita ni memberi peluang kepada bangsa Melayu. Sebab bangsa Melayu yang merintah. Nampak tak itu? Sebab tu kita ada istilah Bumi Putera. Jadi memerintahnya bangsa Melayu di Malaysia ni satu nikmat. Satu nikmat pada kita. Satu kelebihan yang Allah beri kepada kita. Selain dia adalah sebagai satu amanah, satu tanggungjawab. Merintah dengan adil, merintah dengan Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka zaman-zaman kegemilangan juga. Lalu Tuhan pun puji mereka, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami berikan kepada kaum yang lemah dulu. Kami gantikan kelemahan Bani Israel zaman Fir'aun tu, kami akan awrasna, kami wariskan bumi yang dulunya menjadi milik Fir'aun, dia menguasai tanah Mesir dan sebagainya. Tiba-tiba kami berikan kepada bangsa yang dulunya lemah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Lalu berlakulah ketentuan Allah yang baik itu terhadap Bani Israel lantaran kesabaran mereka. Kesabaran bila? Kesabaran masa menentang Firaun. Jadi di sini nampak bahawa setiap gerak kerja menguatkan kebenaran, memberi sumbangan kepada, itu kerja-kerja yang menyebabkan kemusnahan. Orang yang buruk itu dapat diketepikan. Itu menjadi punca-punca kesejahteraan lah. Kemudian dalam bincangkan isu ini juga dia kata satu lagi, dalam dakwah tidak ada kerugian.
Sebab apa tidak ada kerugian? Sebabnya ialah kalau orang ikut kita pun kita tak rugi, kalau orang tak ikut pun tak rugi. Sebab yang pentingnya ialah kita mesti berusaha. Kita dibalas dengan usaha, bukan tiba. Maknanya orang Nabi dia berusaha sedaya upaya. Makin maksimal kita usaha, makin banyak pahala lah dapat. Soal orang terima tak terima tu kita tidak dipertanggungjawabkan. Jadi dia kata dalam dakwah ni memang mesti untung lah. Sebab pahala tu diberi berdasarkan usaha, dia bukan berdasarkan natijah. Memang kita kena tengok juga natijah tu sebagai satu ukuran berjaya tidak berjaya kan. Tetapi orang tak terima pun pahala dapat juga. Sebab itu Nabi Nuh dia hidup berapa tahun Nabi Nuh? 950 tahun kan. Banyak duit APPF dia. Pencen tak pakai, tak boleh, rugi. Pakai sistem pencen memang rugi. Dia kerajaan takut kalau orang hidup umur lama sangat, nak bayar pencen sampai 950 tahun. Nak semua umur Nabi Nuh juga padan. Tapi wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman dengan Nabi Nuh kecuali sikit lah. Nak banding dengan umat Nabi Muhammad, jauh umat Nabi Muhammad lah. Umat Nabi Nuh sikit je. Tapi pahala dia tidak diberi berdasarkan berapa lama orang tu kan ikut. Ini menunjukkan bahawa keterlibatan dalam unsur dakwah adalah sangat menguntungkan. Sebab dia mendapat pahala atas usaha, bukan atas kejayaan. Itu antara yang dibincangkanlah dalam buku ni. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang telah diutarakan. Bahkan disebut di sinilah hadis-hadis yang menunjukkan bahawa la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak berlaku kiamat kecuali bila manusia tu jadi buruk. Maksudnya satu kiamat apa? Perumpamaan. Kiamat perumpamaan ni kemusnahan. Sebab as-sa'ah dalam bahasa Arab maknanya kemusnahan. Jadi tidak berlaku kemusnahan kecuali bila orang jadi jahat. Masalah tidak berlaku kiamat yang betul-betul tu pun ialah bila manusia jadi jahat. Semua orang jahat. Orang baik mati awal. Kalau macam tu saya tak nak jadi baik lah. Sebab tak ada peluang nak hidup lama. Tak ada. Sebab kepada kemusnahan itu ialah bila manusia jadi jahat. La taqumus sa'ah ala ahadin yaqulu Allah. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang mengucap Allah. Kekufuran tu lah zaman pada masa kiamat tu. Sebab apa? Sebab masa kiamat tu ialah satu bala lah, satu azab. Jadi Allah mematikan orang yang beriman sebelum. Jadi di sini sebenarnya dia nak kata bahawa punca keamanan dan kesejahteraan itu ialah bila kita bekerja untuk memartabatkan Islam. Ini sebab satu lah daripada 21 bab yang disebut dalam buku. Bila kita baca, insyaAllah kita akan faham tentang kewajipan mengapa kita perlu terlibat dengan usaha-usaha menguatkan kebenaran, menyebarkan kebaikan, kerana banyak alasan-alasan yang diberikan dalam buku ni. Asas yang kedua, seorang yang mendapat hidayah daripada Allah melalui daya usahamu adalah lebih baik daripada unta merah. Kita pun tak faham unta merah buat apa, Ustaz? Tak apa. Nak
nak motivate orang lain, kita siapa yang berdakwah dapat unta merah, kita pun tak minat nak berdakwah sebab tak perlu unta merah. Masuk unta merah ni lepas tu dapat hater Porsche semua, lebih baik daripada dapat Ferrari sebiji. Sebab apa? Unta merah tu mahal harga dia. Jadi dalam bab yang kedua yang saya terakhir saya sebut di sini ialah dia menegaskan tentang betapa besarnya kelebihan orang yang ajak orang kepada kebaikan, tingkatkan kebaikan yang telah ada, ataupun masukkan orang daripada tak Islam kepada Islam. Sangat besar. Sebab apa? Sebab pahala jariah lah. Orang tu buat, dia dapat. Seronok orang dapat. Sebab apa? Bila kita mati, amalan masih berjalan lagi, dapat dividen. Dapat, masih dapat. Jadi sangat besarlah pahala dia berbanding ahli ibadat. Orang yang kita duduk nampak fokus ni, kita nak beramal. Ustaz, saya nak zikir 100,000 sehari. Kita duduk nampak itu amalan dia besar pahala, tapi nak dibandingkan dengan berdakwah lagi besarlah. Ada orang dia tak terlibat dengan usaha-usaha nak menyebarkan kebaikan, dia fokus pada amalan individu. Tadi kan ayat tapi berdakwah ni tidak bermaksud benda tu tak jalan langsung, tapi dia menjadi lebih kecil lah dalam. Sebab apa? Sebab itu sebahagian daripada amalan dia ialah amalan individu, tapi sebahagian lagi usaha-usaha meningkatkan komitmen masyarakat terhadap Islam. Macam mana? Persatuan, keuangan, itu berbagai-bagai lah. Itu uslub lah. Tapi kesedaran nak buat tu dulu. Sebab apa? Sebab ganjaran dia besar. Macam mana ganjaran dia besar? Dia menjadi pahala jariah. Pahala jariah bukan saja orang-orang kita, kalau orang kampung pahala jariah dia buat wakaf dia ada tempat tunggu bah, buat tandas, bukan semua benda yang bersifat jangka panjang. Antaranya bila orang tu li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, dengan Allah memberi hidayah kepada seorang itu melalui jalan kamu, lebih baik daripada, dalam satu hadis lain, lebih baik dari dunia dan isinya. Kita dapat manggil sebiji, nampak 3 hari 3 malam kan? Kalau pergi seminggu tak habis nampak lagi. Memang pun, tapi ini digambarkan dalam lebih baik daripada dunia dan isinya. Memang rugi lah kalau kita melepaskan tu. Jadi oleh itu, apa yang saya nak simpulkan pada hari ini ialah dalam kita nak cari amalan mendekatkan diri dengan Allah ni, jangan kita fokus kepada amalan individu saja. Rugi. Ada orang ikut rugi apa? Ustaz ni buku doa bangun tidur doa. Dia cara dah ada lain. Maknanya hidup dia tu doa je, sebab banyak pahala dapat. Itu amalan individu. Bukan tak dapat, tapi masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keterlibatan dalam usaha dakwah. Itu apa usaha dakwah? Itu dalam membuat kerja-kerja yang boleh menguatkan komitmen terhadap agama yang bersifat kepada orang lain. Jadi pahala jariah besar lah. Jadi kita, kalau kita invest, kita nak pada tempat yang return dia besar lah kan, terjamin besar, return dia cepat. Tadi kata tak ada risiko dah tadi. Sebab apa? Dia mesti memang dapat pahala. Sebab dia walaupun tak berjaya, dia dapat pahala lah. Dari sudut risiko tak ada dah. Jadi satu investment yang cukup lumayan. Jadi kita fikirlah supaya kita boleh untuk terlibat juga, sedikit sebanyak lah, bukan maknanya
Lepas ni selepas tu bagi ceramah bukan saya nak terlibat dengan dakwah ceramah ilmu tak ada, itu duduk mampu tak boleh juga itu kan? Buat benda yang kita mampu lah, terlibat dalam bentuk yang betul. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada petani. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak perkongsian dapat dimanfaatkan. Ada tak sedikit sebanyak lah isu-isu ke apa yang nak dipersoalkan, pertanyaan ke sebab kalau kita tengok dalam perbincangan ulama fiqh bahawa istihar orang mati, kalau orang tu hilang dia nak diistiharkan mati. Sebab apa? Sebab kaedah dia ialah suatu yang pasti tidak boleh dihilangkan dengan andaian. Sebab yang pasti dia hidup, mati itu andaian. Mana? Jadi kita tak boleh nak kata dia mati sebab mati itu andaian. Tetapi kalau dia hilang lama, kalau kita tak istihad akan memudaratkan kepada pihak-pihak lain. Contohnya isteri orang yang mati tak boleh nak kahwin. Sebab apa? Suami dia hilang, 40 tahun dia tunggu tak balik-balik. Tak boleh nak kata mati sebab apa? Dia tak tahu, tak jumpa. Jadi atas dasar keperluan-keperluan seperti itu, maka para ulama mau cuba mencari masa yang sesuai untuk diistiharkan. Untuk kalau zaman dulu misalnya kata harimau pangkat dia buat lari, mungkin terlepas jalan tu buat lari je, tak mungkin mati lagi tak? Tapi kemungkinan harimau ni kalau dia buat lari memang tak ada kerja lain dah harimau kan? Jadi kemungkinan tu menjadi besar. Tetapi disebabkan zaman sekarang ni teknologi tu makin canggih. Zaman dulu orang tak tahu di sebalik pulau ni ada apa, ada negeri mana. Orang tak tahu pun dunia ni seperti yang kita ketahui hari. Jadi dalam isu kapal hilang tu, kita sekarang ni nak kepastian dia jatuh ke tak, itu masalah kan. Kalau kita nak tahu dia ni jatuh ke tak jatuh. Kalau dia duduk nyorok balik bukit mana-mana ke, boleh kita kata andaian tidak mati. Tapi once kita dah tahu dia jatuh, andaian untuk hidup tu dah jadi berapa persen. Jadi masa sekarang ni ialah masa yang mungkin kita kata kita tak boleh istihar lagi sehingga kita confirm dia duduk kat mana. Kalau dia jatuh, kita akan istihar dia mati walaupun kita tak jumpa orang tu. Kerana apa? Kerana kita telah canggih sekarang ni. Kalau orang tu ada di atas darat, mesti kita boleh kesan. Masalahnya bila dalam laut. Jadi perbincangan ulama zaman dulu dalam meletakkan orang yang hilang nak diistiharkan mati ni berbagai-bagai berdasarkan pandangan mereka. Ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 15 tahun, ada yang kata 40 tahun. Tapi cuba bayangkan hari ini kalau nak tunggu 40 tahun macam mana. Jadi tidak relevan lah. Sebab apa? Waris kalau boleh hari ni nak tuah istihar. Sebab apa? Nak claim insurans. Sebab apa? Dia beli rumah 3 juta. Bank selagi dia tak confirm mati, dia nak sebulan-sebulan dia nak bayar. Bila 3 bulan tak bayar, cegat tepi rumah. Nak kunci dia, nak tarik rumah. Jadi masalah kan? Jadi di sini ada masalah masuk ke kanangan keuangan dan sebagainya. Lepas tu dari sudut teknologi pula, kalau dia terselamat, mesti kita dah dapat kesan. Oleh itu saya mencadangkan supaya kita tak tengok pandangan ulama itu sebagai hujah.
Sehingga 4 tahun yang ada setengah ustaz cadangkan, dia buat kajian, dia ada zaman Sayyidina Umar, ijtihad Sayyidina Umar 4 tahun. 4 tahun tu pun bagi saya tidak relevan dengan zaman sekarang, dengan peristiwa yang berlaku, sebab dia melibatkan mak jatuh dalam laut. Kalau hilang disebabkan peperangan, contohnya orang Syria, kampung dia kena bom, dia pun lari, seorang lari Lebanon, seorang lari Palestin, seorang lari Mesir ke, kemudian hilang, tak tahu. Itu kemungkinan hidup tu tinggi, sebab dia hilang dalam keadaan hidup, cuma tak boleh nak kontak saja, itu lain. Tapi ini hidup gelubungnya tu dalam laut. Nampak, kemungkinan untuk hidup tu memang tak ada. Jadi kita tak boleh ambil satu pandangan dia kata 4 tahun, isu mana-mana pun 4 tahun, tak boleh. Kita tidak hikmah lah. Kita kena tengok by case. Kes ni berapa, kita bagi masa 6 bulan lagi. Kalau tak ada, kita istihad mati ya. Macam tu. Saya cadang kan dalam Facebook saya tu lebih bersifat macam tu lah. Sebab dia melibatkan kes-kes tu yang kita boleh faham kemungkinan, peratus kemungkinan untuk hidup tu berapa persen. Dan benda ni kalau di pihak kerajaan untuk isytiharkan, sudah tentu dia sepatutnya bukan melibatkan orang agama saja, tapi mesti melibatkan orang-orang yang terlibat dalam macam sistem satelit ke, immigration ke. Dia, kita boleh tanya dia dari sudut, kalau dia tercampak kat tepi pantai tu, dia di negara lain macam mana, dia boleh. Kita kena rujuk lah. Benda tu bukan masalah dalam hadis ada berapa tahun kena istihad, tak ada. Disebabkan tak ada tu, maka kita mesti ambil petunjuk-petunjuk lain. Ya, boleh ya. Okey, setakat saja perbicaraan pada hari ini saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.